Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama saya di episod yang ke-7 di siri taklimat ringkas bersama Puas, singkatan daripada pembimbing umrah Az-Zuha, iaitu dengan saya Ustaz Ahmad Fahmi bin Muhammad, dengan tajuk pada kali ini adalah mendidik anak di musim PKP. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu PKP? Semua kita tahu sekarang ni, ya, PKP ni singkatan daripada Perintah Kawalan Pergerakan, kerana ingin memutuskan penularan virus, iaitu penyakit wabak virus COVID-19, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, difardukan kepada kamu peperangan, wa asa an takrahu syai'an, dan difardukan kepada kamu peperangan dan kamu tidak suka kepada perkara tersebut. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu adalah baik kepada kamu, dan boleh jadi apa yang kamu tidak suka tersebut, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi apa yang kamu suka tersebut tidak baik untuk kamu, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ini Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 206. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat Allah memberitahu kepada kita bahawa bukan semua yang kita tak suka itu adalah tak baik sebenarnya, dan bukan semua yang kita suka itu adalah baik. Boleh jadi sebelum ni kita seronok sangat hidup, ya, boleh jadilah kita ni malam-malam boleh lepak dengan kawan-kawan, minum kedai mamak sampai pukul 1-2 pagi, ya. Boleh jadi kita ni banyak job sampingan, banyak duit, makan ke mana-mana, boleh melancong, seronok. Tetapi kali ni tiba-tiba Allah uji kita sehingga kita terkurung dan kita rasa macam tak seronok. Tapi tak seronok itulah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi ia baik untuk kamu. Begitulah sebaliknya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk saya adalah didik anak di musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi orang yang beriman, ya, orang yang beriman, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min in amruhu kullahu khair wa laysa lidzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu, ya, setiap perkara yang berlaku kepadanya semuanya baik, dan tidak ada yang berlaku demikian melainkan kepada orang beriman sahaja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalaulah orang beriman ini dapat nikmat, maka dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, bila dia mendapat musibah maka dia akan sabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita sekarang ni rasa macam kena musibah, duduk kat rumah, tak pergi ke mana-mana, boring dan sebagainya. Tetapi kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman ni dia akan tetap dapat pahala, baik baginya. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang inilah kita kena gunakan untuk memaksimumkan kita bersama dengan keluarga. Boleh jadi sebelum ni kita ni sibuk bekerja, kurang masa dengan anak-anak, maka Allah turunkan ujian ini. Boleh jadi kita kena bersangka baik pada Allah, Allah nak kita bersama-sama dengan keluarga, ya. Yang pertama, saya tak nak mahu pergi terlalu jauh. Yang pertama,
Dalam kita nak mendidik anak-anak ni, yang pertama kita mestilah terapkan solat. Solat 5 waktu sehari semalam, ya. Solat ni tuan-tuan, ada orang buat kajian, ya, di sekolah-sekolah menengah biasa. Bila ditanya, bila diedarkan kertas kajian, boleh dikatakan 80% kebanyakannya Muslim tidak solat, ya, tidak solat fardu berjemaah. Lebih-lebih lagi solat subuh bagi pelajar yang pergi sekolah waktu pagi, ya. Dia dah bangun, boleh jadi pukul 6, pukul 6.30, dia terus mandi, siap-siap, terus naik van pergi sekolah, tak solat, ya. Jadi peluang inilah kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita ni solat. Jadi tuan-tuan, pastikan kita tengok anak-anak kita ni jaga solat. Solat fardu 5 waktu sehari semalam. Solat ini tuan-tuan bukan setakat kita ni suruh dia ni solat, nak solat. Kalau kita main suruh, belum tentu lagi dia solat. Sebab pengalaman saya masa saya kecil dahulu, pernah lah, ya, masa nakal sikit-sikit lah, bukan nakal banyak pun, ya. Bila ada pernah lah ayah suruh solat, okey, kita pun masuk dalam bilik, tutup pintu, duduk atas katil, tengok jam, lepas 5 minit lipat sejadah balik, keluar balik, dah solat dah. Ya. Jadi anak-anak ni tuan-tuan, oleh kerana ibu bapa duduk di rumah, pastikan dia betul-betul solat, ya. Kalau betul pun dia solat, kebanyakannya saya nampak pelajar-pelajar solat ni, solatnya seperti patuk ayam, solat laju, ya. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadisnya, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam solat. Sahabat tanya, macam mana pula dia boleh mencuri dalam solat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rokoknya dan sujudnya. Ataupun Nabi menjawab, dia tidak menegakkan punggungnya, belakangnya semasa rokok dan sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, ya. Adalah budak-budak ni, bila kita suruh je solat, dia akan solat secara laju. Orang Melayu kita kata tak ada tamak ninah, ya. Jadi bagaimana cara kita nak memastikan anak kita solat, benar-benar solat? Tidak ada cara lain, iaitu kita ajak dia solat. Kerana anak-anak ni tuan-tuan, dia akan ikut contoh tauladan ibu bapa, ya. Kalau ibu bapa dia solat bagus, baik, insya-Allah anak-anak ni akan ikut, ya. Kalau ibu bapa dia kasar percakapan dia, macam itulah anak-anak. Anak-anak ni biasanya cerminan kepada ibu bapa, ya. Kalau ada anak-anak kita buat salah, sebelum kita hukum dia, kita tengok dulu diri kita ni macam mana, ya. Memang kebiasaannya macam tu, ya. Kita tengok anak kita ni kasar dengan kita, macam kurang ajar bercakap dengan kita, kita pun marah dia. Cuba kita renung elok-elok, boleh jadi masa kita muda dahulu kita pernah berkasar dengan ibu bapa kita, ya. Begitulah dengan solat. Musim kita sekarang ni, musim kita PKP ni, duduk di rumah, pastikan anak-anak kita ni betul-betul solat. Caranya kita ajak dia. Ajak itulah antara didikan yang bagus. Setakat suruh belum tentu lagi terbaik lah, dia kena ajak, ya. Apa lagi kita nak suruh anak kita, apa lagi nak suruh sidai baju, kita ajak sidai baju. Nak, jom sidai baju dengan Umi, kita pun sidai, kita pun ajar mana yang susah. Nak, jom kemas rumah, nak, jom sapu rumah, ya. Bila ajak tersebut, dia jadi rasa lebih seronok. Begitulah dengan solat, kita ajak solat, maka ayah jadi imam, ataupun anak sulung, ataupun anak yang hafal Quran dalam keluarga, ya, boleh jadi anak bongsu dan sebagainya. Kemudian selesai solat, berzikir. Kemudian selesai solat berzikir, kita pun bersalaman, ya. Yang tua bersalam, yang muda bersalam dengan yang tua, anak-anak bersalam dengan ayah. Kemudian ayah pula peluk, cium, cium anak, ya, cium pipi ke, cium dahi ke. Kalaulah lima kali sehari kita buat macam tu pada anak-anak, apa perasaan anak-anak? Sebelum ni boleh jadi kita sibuk, tapi hari ni semasa musim PKP, sekarang dah fasa pertama, dah 2 minggu, setiap 5 waktu kita buat macam tu, anak-anak ni akan rasa sangat seronok. Oh, rupanya ayah aku sayang aku, rupanya mak aku sayang aku. Tak sampai hati aku nak lukakan mak aku, tak sampai hati aku nak
membuat sesuatu yang mak aku terasa hati. Inilah antara hikmah bila kita berada semasa musim PKP ni. Ya. Baik, yang pertama solat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, iaitu muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah bangun awal. Ya, bangun awal. Setiap hari kena bangun awal. Kenapa? Kerana orang yang bangun awal ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan rezeki yang barakah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah bagi umatku pada waktu berpagi-pagi. Mereka ni melakukan aktiviti. Ya, orang yang bangun awal melakukan aktiviti. Umat Rasulullah, tak semestinya umat Rasulullah ni Muslim. Non-Muslim pun termasuk umat Rasulullah. Kalau non-Muslim bangun awal sekalipun, dia buka kedai, sekarang tak boleh buka kedai lah PKP. Dia buat aktiviti apa-apa, Allah akan bagi keberkatan. Keberkatan ni apa? Keberkatan ni kebaikan berpanjangan. Ya, barakah. Sesuatu benda yang rahsia di sisi Allah, tetapi dia sesuatu yang sangat baik. Ya, keberkatan dalam makanan ada, keberkatan dalam hubungan dan sebagainya. Baik. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kata Rasulullah, jika seseorang tidur, maka syaitan itu akan mengikat tengkuknya dengan 3 ikatan. Saya tak bacalah matan dia, saya terus, ya. Maka di ikatan tersebut ditulis jampi, alaika lailun tawilun farqud. Bagi engkau malam yang panjang, tidurlah lena-lena. Syaitan tulis dekat ikatan, diikat tengkuk kita setiap malam. Maka kata Rasulullah, bila seseorang tersebut bangun, dia pun menyebut nama Allah. Ya, celak mata, alhamdulillah. Ya, ataupun sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Apa-apalah, asalkan ada nama zikir yang menyebut nama Allah, alhamdulillah, subhanallah. Bila dia tersedar saja disebut nama Allah, maka terputuslah satu ikatan. Fa in tawaddu'an halat uqdatun. Bila dia berwuduk, ya, ambil air semayang, terputus pula satu ikatan. 2 ikatan. Dia ada 3 ikatan. Maka kata Rasulullah, bila dia solat 2 rakaat, maka terputuslah semua ikatan. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka berpagi-pagi dia akan bangun dalam keadaan jiwa yang segar. Wa illa, kalau dia tak buat 3 perkara tersebut, bangun tak sebut nama Allah, bangun tak berwudu, tak solat, wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Kata Rasulullah SAW, maka dia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas, lesu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam, umat Rasulullah SAW wajib bangun awal. Bangun awal, kalau boleh sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Kalau terlepas selepas subuh, jangan terlepas solat fardu berjemaah bersama dengan keluarga. Ya, bila kita bangun pagi, buatlah 3 perkara ni yang disebutkan oleh Rasulullah. Bangun berzikir, alhamdulillah. Yang kedua berwuduk. Yang ketiga solat. Ya, sama ada solat qiyamul lail ataupun qabliyah subuh ataupun solat fardu subuh. Maka terputus 3 ikatan. Janji Rasulullah, dia akan fa asbaha nasyitan nafsi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Berpagi-pagi jiwanya akan segar. Ya. Jadi kita kena segar orang Islam. Musim-musim kita virus sekarang ni, ya, ikut kajian saya pernah baca di China, doktor Cina membuat kajian, antara orang yang ramai terkena penyakit virus ni adalah orang yang ada sejarah sakit, antaranya obesiti, ya, kecil manis, darah tinggi. Jadi bila kita buat 3 perkara tersebut, janji Rasulullah kita akan segar. Jadi tuan-tuan, anak-anak ni kita kena suruh bangun. Ada ibu bapa yang silap, ya, anak-anak belajar dekat universiti, umur 20, 21, 19, ya, ataupun sekolah menengah. Hujung minggu sahaja dibiarkan bangun lambat. Pukul 8 baru kejut. Ya, pukul 7 baru kejut. Nak bangun, nak solat subuh. Itu satu kesilapan.
Ya. Kenapa kejut lambat ni? Biarlah dia letih semalam study, biarlah dia letih semalam dia meeting dengan kawan-kawan dia, tidur pukul 2 3 pagi. Biarlah. Salah tuan-tuan. Kita kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun awal pukul 5 pukul 6, ya, ambil wuduk, mandi, ya, kemudian solat berjemaah. Janji Rasulullah kita akan segar. Segar, sehat, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit tersebut. Baik. Ada lagi ibu bapa ni dibiarkan anak-anak ni tak solat. Yang ni satu lagi kesilapan, ya, tak solat. Umur anak dah jam 6, biarlah tak solat, biarlah bangun pukul 10 solat. Salah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bis-solah wa hum abna'u sab'i sinin." Suruhlah anak-anak kamu solat pada umurnya 7 tahun. Suruh solat. 7 tahun, darjah 1 lah, tahun 1 di Malaysia ni. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Pukullah mereka sekiranya mereka tidak solat pada umur 10 tahun. 10 tahun tu dah wajib solat, tuan-tuan. Ya. Jadi kita kejut anak pukul 6, 5.30, 6 suku ke, ya, kita pun kejut. Nak bangun, nak. Bangun solat. Kalau anak 7 tahun, dia menggeliat, dia sambung tidur. Kejut lagi, dia sambung tidur. Biarkan. Sebab Rasulullah kata, jangan pukul lagi. Sebab baru umur 7 tahun, baru suruh. Ini 7 tahun tak suruh lagi, 8 tahun tak suruh lagi. Ya, 9 tahun tak suruh. Sebenarnya 7, 8, 9 kena suruh. Walaupun waktu subuh. Ya, tapi dia tak bangun, nombor 2. Masuk umur 10 tahun, 11 tahun, nak bangun nak, dan 6 suku, tak bangun, nak bangun nak. Contohlah, tak bangun lagi, piak sikit. Kenapa yang rotan ni? Rasulullah suruh rotan. Sebab apa? Umur kamu sudah 10 tahun, kamu wajib solat. Ya, ajar anak-anak supaya bangun awal. Insya-Allah. Kita ada satu lagi fasa sampai 14 hari bulan, ada lagi masa 2 minggu. Kalaulah dalam masa 2 minggu ni kita bangun setiap hari waktu pagi, insya-Allah anak-anak kita akan ceria, sihat, tuan-tuan. Ya, ada satu lagi kes yang malang, yang sangat sedihlah orang Islam kita. Ibu bapa sendiri bangun lambat. Yang ni yang susah, malang sekali. Allah dah bagi masa untuk kita bermuhasabah diri, membetulkan keluarga kita, mendidik anak-anak, tapi kita sendiri bangun lambat. Ya, ibu bapa sendiri yang bangun lambat. Bangun pukul 7, 8, 9. Anak-anak lambat kuasa 2. Lagi lambat daripada ibu bapa tersebut. Ya. Jadi kalau nak anak-anak kita jadi orang baik, ibu bapa mestilah jadi orang yang baik terlebih dahulu. Baik. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Pastikan dalam keluarga kita mesti ada aktiviti membaca Al-Quran. Paling kurang pun sekali sehari. Waktu maghrib sampai isyak. Bagusnya 3 kali sehari. Ya. Ataupun 2 kali sehari. Lepas subuh boleh mengaji sekejap. Mengaji sekejap. Mengaji ni tak semestinya, tuan-tuan, mengaji ni tak semestinya kita suruh. Suruh sebenarnya kurang berkesan lah. Nak mengaji, ayah baca surat khabar, tak berkesan. Nak mengaji, nak apa ni, cuti-cuti, bacalah Quran, tapi ayah tengok handset. Tak boleh. Sebagai ibu bapa kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Okey, anak-anak sekarang masa mengaji, jom kita pun ambil Quran, ambil rehan, suruh anak duduk mengaji. Kita pun duduk sekali mengaji samping dia. Di samping dia kita mengaji. Maka dia pun mengaji, dia tengok mak ayah mengaji, mak ayah aku mengaji, mak aku mengaji, ayah aku mengaji, takkan aku nak main-main. Inilah pendidikan yang sebenarnya, ajak mengaji dan ajar anak mengaji. Tapi kalau ibu bapa yang tak pandai mengaji, macam mana? Ustaz, saya tak pandai ajak mengaji, macam mana nak ajar anak? Maka kalau ibu bapa yang kurang lah, boleh jadi masa dia kanak-kanak, masa muda, dia kurang pendedahan kepada pendidikan Islam, maka dia boleh ada pula komen cepat jodoh. Saya dah ada jodoh dah, saya dah ada isteri dah, anak 3. Ya, baik. Jadi anak-anak tadi, tuan-tuan, bila ibu bapa tak pandai mengaji, kita suruh anak mengaji, nak mengaji nak. Maka ibu bapa ni duduk dekat. Anak, mak ayah tak pandai mengaji, ada kes ayah tak pandai mengaji, anak dia pun baca. Anak dia baca, dia duduk kat anak dia.
Ayah dia buka surah yang anak dia baca. Nak mengaji nak, ayah nak dengar awak baca. Ayah tak pandai mengaji, tak apalah. Ayah nak dengar, seronok dengar orang mengaji. Bila ibu bapa dengar anak dia mengaji, ya, dengan khusyuk dan sebagainya, dia akan rasa bangga. Ayah aku dengar aku baca Quran. Ui, bagusnya. Nanti aku buka sekolah nanti aku nak mengaji lebih lagi. Nanti ayah aku nak dengar lagi. Ini salah satu pendidikan yang baik, ya. Kalau kita tak boleh mengaji, kita dengar anak-anak kita mengaji. Jangan setakat suruh sahaja, tuan-tuan. Ya, ada kes ni, dia tak pandai mengaji, dia suruh anak dia mengaji. Anak dia pun buka lah surah Maryam. Ya. Dia pun bacalah kaf ha ya ain sad. Semuanya 6 harakat. Maka ayah dia pun katalah, oh baca macam tu ya. Ayah tak tahu pula. Ayah ingat ke kahis. Dua-dua salah sebenarnya. Tapi paling kurang pun ayah dia mendengar ayah dia mengaji. Jadi tuan-tuan, pastikan ada waktu mengaji. Dan mengaji ni kita kena bersama-sama, bukan setakat suruh. Barulah anak ni rasa seronok. Baik. Kemudian yang seterusnya, kita kena biasakan anak-anak kita ni menyebut 3 perkara ini, tuan-tuan. Ajar di 3 kalimah ini, barulah anak-anak kita perhubungan sosial dia sesama masyarakat jadi terbaik. Apa dia? Yang pertama, perkataan tolong. Ya, tolong. Yang kedua, perkataan terima kasih. Yang ketiga, perkataan maaf. 3 perkataan inilah, tolong, terima kasih dan maaf. Ajar dia. Ya, macam mana? Kalau boleh kita ajar daripada kecil. Adik, tolong ambil cawan. Adik, tolong ambil pinggan kat dapur. Kata Umi nak letak donat. Contoh. Adik, tolong angkat baju ni. Perkataan tolong. Yang kedua, terima kasih. Bila kita minta tolong ambil barang dan sebagainya, dia bagi kepada kita, kita kata terima kasih, ya. Yang ketiga, maaf. Kadang-kadang kita ada buat kesilapan kepada anak-anak, ya. Maka kita pun minta maaf. Ayah, tadi ayah buat macam ni. Ya ke? Oh, maaflah ayah buat macam ni. Bila kita ajar 3 perkataan tersebut, insya-Allah, ya, insya-Allah komunikasi anak-anak kita akan jadi lebih berkesan, ya. Kita berhenti sekejap bagi laluan azan, insya-Allah.
Alhamdulillah. Kita sambung 2 poin lagi tuan-tuan. Baik. Tajuk saya yang saya kongsikan tadi adalah mendidik anak di musim PKP. Saya ulang secara ringkas. Yang pertama, kita pastikan anak kita solat dengan cara kita ajak anak-anak kita solat dan kita sekali solat. Yang kedua, bangun awal. Ya, ibu bapa kena bangun awal, buat aktiviti. Bangun pagi, mengaji, buat aktiviti apa-apa. Ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya, dengan cara kita pun sama-sama membaca Al-Quran. Yang keempat, kita ajar anak-anak kita 3 kalimah, iaitu perkataan tolong, terima kasih dan maaf. Insya-Allah, bila kita ajar anak-anak kita bercakap sedemikian, ya, bila kita ajar anak kita bercakap sedemikian, anak kita ni dia akan pandai menghormati orang lain, merendah diri sebab suka meminta maaf, dan dia ni orang yang bersyukur, ya, sebab selalu mengucapkan ucapan terima kasih. Yang seterusnya, dalam kita mengajak, memanggil, ajak anak-anak kita buat sesuatu, ya, minta tolong, suruh ni, suruh ajak solat, ajak mengaji, ajak tolong bersih rumah, sidai baju, basuh pinggan dan sebagainya. Ada anak-anak yang kadang-kadang tak nak dengar, ya, dia macam memberontak lah. Kenapa? Biasanya mereka ni kurang ada masalah komunikasi. Ya, apa dia? Antara kesilapan ibu bapa dalam berkomunikasi dengan anak-anak, yang ramai orang buat kesilapan tersebut, ya, iaitu perkataan negatif seperti membebel ataupun membandingkan anak-anak atau memalukan anak-anak. Ya, ada ibu bapa suka membandingkan anak-anak antara anak nombor 1, nombor 2. Anak nombor 1 ni lambat mandi. Dia pun katalah, cepat sikit mandi, tengok adik mandi cepat tu. Perkataan macam tu sebenarnya akan menyebabkan anak-anak ni akan merasakan dirinya seperti tidak dihargai, dan dia akan lama-lama akan rasa cemburu. Ya, makan cepat sikit, kenapa lambat-lambat ni? Contoh, tengok adik itu cepat je makan, dia akan rasa adik dia lagi bagus pada dia, mak aku ni sayang adik aku pada aku. Ya, bila dia dah dapat rasa macam tu, dia akan mula memberontak. Kita pun ajak solat, dia buat lambat-lambat. Sebab kenapa aku nak cepat-cepat? Sebab mak aku lebih sayang adik aku. Aku tak sayang, tak payahlah nak ikut sangat. Ini bahayanya membanding-bandingkan anak. Ya, jangan membandingkan anak-anak antara nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya, kenapa dapat nombor 2? Kenapa dapat nombor sekian-sekian? Ya, membanding-bandingkan tersebutlah akan menyebabkan anak ni merasa rendah diri. Kemudian dia rasa tak disayangi dan dia takkan dengar cakap kita. Jadi apa-apa sekalipun, bila anak-anak ni buat sesuatu yang tak berkenan, kita hanya suruh sahaja. Ya, bebel, antara kesilapan ibu bapa membebel. Ya, membebel. Apa maksud membebel? Ada orang kurang faham membebel. Membebel ni cakap banyak, ya, berleter. Apa maksudnya? Kita tengok satu hadis, mafhum hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni satu hari, dia ni tuan-tuan dibagi tahu, aku bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun, daripada umur 10 tahun sampailah Rasulullah wafat. Rasulullah tak pernah memarahi aku, malah Rasulullah tak pernah bertanya kepada aku kenapa. Orang kurang faham apa maksudnya Anas bin Malik berkata demikian. Kenapa Rasulullah tak kata kenapa? Marah pun tak, kenapa pun tak. Apa maksud kenapa tu? Kenapa ni tuan-tuan, maksudnya membebel. Contoh, saya bagi contoh untuk senang faham. Kita balik kerja, tengok anak kita ni sepahkan beg sekolah, baju letak atas lantai, pergi mandi. Ya, orang yang membebel macam mana? Dia kata apa? Kenapa beg ni letak atas lantai? Kenapa tak letak tepi dinding? Kenapa baju bersepah ni? Kenapa tak letak dalam mesin basuh? Kenapa hari-hari kena cakap? Inilah perkataan kenapa, itulah namanya membebel. Anak-anak ni dia tak sempat jawab. Ya, jadi kurangkan kita memarahi anak dengan cara bertanya kenapa.
Ya, bukan tak boleh tanya kenapa. Ada orang tanya kenapa kerana niat nak membebel. Ada orang tanya kenapa memang nak tahu. Ya. Contoh anak makan lambat. Kenapa makan lambat sangat ni? Jadi macam mana kita nak buat? Caranya senang sahaja. Sebab kata Anas bin Malik, Rasulullah tak pernah bertanya kenapa. Caranya adalah suruh sahaja. Kita balik kerja, tengok baju bersepah, nak ambil baju, masuk dalam mesin. Okey, nak ambil beg, letak tepi. Esok buat lagi, suruh lagi. Esok buat lagi, suruh lagi. Takkan hari-hari kena suruh? Memang betul hari-hari kena suruh. Sebab manusia ni sifat dia pelupa. Manusia ni sifat pelupa. Jadi kita kena sentiasa suruh. Lama kelamaan insya-Allah dia akan lekat. Ya. Kenapa tak kemas lagi barang mainan dalam bilik ni? Bila banyak sangat pertanyaan sedemikian, maka anak ni akan menyebabkan dia rasa dibebeli. Bila orang kita banyak berbebel kepada anak-anak, dia akan merasa rendah diri. Jadi suruh saja seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu hari ada seorang sahabat, masa ni dia kanak-kanak, dia ni makan dengan tangan kiri. Rasulullah kata apa? Ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, sebutlah nama Allah, baca bismillah. Ya. Makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat denganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kata macam ni. Kenapa makan tangan kiri tu? Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah tak tanya, tangan kanan sakit ke? Tak ada. Rasulullah terus suruh sahaja apa yang tak berkenan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam lah. Dia datang jumpa Rasulullah, pergi ke rumah Rasulullah, dipanggil. Dia ketuk, kok. Ya Rasulullah, ada di dalam ke, aku nak jumpa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada hamba dia, ya, urju'u ilaih fa innahu la yuhsinul istizan. Ya, kebetulan dalam rumah Rasulullah ada hamba wanita. Kamu pergilah kepada dia tersebut, bagi tahu kepada dia bahawa dia ni tak pandai adab minta izin. Faquli lahu, kamu bagi tahu kepadanya, falyakul, ucapkanlah, assalamualaikum a'adkhul. Ucapkanlah, suruh dia sebut assalamualaikum, boleh saya masuk? Maka hamba perempuan pun tersebut keluar, tutup pintu, jumpa sahabat tersebut. Wahai saudara, Rasulullah kata kamu ni tak pandai bagi salam. Rasulullah suruh kamu sebut assalamualaikum, boleh saya masuk? Dia pun bagi salam, assalamualaikum a'adkhul. Rasulullah pun katalah, masuklah. Tengok hadis di sini, cara Rasulullah mendidik orang yang tak pandai, orang yang buat kesilapan. Rasulullah tak kata, Rasulullah keluar ke, kenapa tak bagi salam? Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah tak kata pula tak pandai bagi salam ke. Tak ada. Rasulullah bila ada kesilapan saja, Rasulullah terus suruh saja buat benda yang betul. Ya. Jadi benda inilah yang kita cuba praktikkan. Ya, saya cuba praktik pada anak-anak mengaji Al-Quran. Ya, pada anak-anak murid mengaji Al-Quran. Kalau sebelum ni, kalau anak-anak tak pandai mengaji Quran, saya suruh ulang banyak kali. Bila ulang dia jadi tension. Ya. Bila kadang-kadang contohlah antara ayatnya, wa basyiril ladzina amanu, ada sabdu di atas shin, wa basyiril ladzina amanu, ada sabdu atas shin, maka dia tak boleh nak detect. Jadi kalau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana, kita pun ikut macam ayah sebut, ikut macam ustaz sebut. Wa basyiril ladzi, kita terus ikut, suruh dia ikut seperti mana yang kita nak. Maknanya kita suruh sahaja. Anak-anak yang macam bila ada buat kesilapan dan sebagainya, jangan banyak tanya, jangan banyak syarah. Ya, kenapa tak jemur baju lagi? Hari-hari mak kena suruh orang macam ni, orang ni, kita banding pula dengan orang lain. Anak orang lain tak payah, tak perlu macam ni. Maka akibatnya anak-anak ni akan merasa rendah diri. Jadi tuan-tuan, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus suruh apa yang tak berkenan di hati kita. Ya. Yang terakhir sekali, ada orang kata anak-anak ni tak boleh kita bercakap percakapan negatif. Ya. Jangan berkata jangan berkata jangan. Ya. Jangan-jangan ni tuan-tuan sebenarnya bukannya negatif, tidak. Sebenarnya ini adalah pendidikan barat. Ya. Pendakwah Kristian ni sebenarnya bila dia masuk Malaysia, bila bukan Malaysia lah, bila dia berdakwah kepada orang lain, dia akan
cerita tentang syurga, Jesus baik apa semua. Dia tak cerita pun tentang neraka. Dia cerita tentang nikmat orang rasa seronok. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Jangan ni bukan perkataan negatif, tetapi jangan ni adalah perkataan yang bagus. Buktinya apa? Banyak dalam ayat Quran Allah sebut tentang jangan. Ya, antaranya apa? Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Allah kata. Allah tak kata bersamalah isteri kamu. Allah tak kata macam tu. Allah kata jangan hampiri zina. Apa lagi Allah sebut? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba. Ya, surah Ali Imran ayat 130. Ya, Allah kata jangan. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah makan harta janganlah kau makan harta di antara kamu dengan cara batil. Surah An-Nisa ayat 29. Jangan juga. Allah sebut apa lagi? La taghdab. Satu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, ausini, nasihatkan aku. Maka Rasulullah kata, la taghdab, jangan marah. Nasihatkanlah aku, jangan marah. Ya, Rasulullah tak kata hendaklah kamu sabar. Tak ada. Rasulullah kata jangan. Jadi perkataan jangan ni sebenarnya bagus juga. Cuma jangan ni kita sertakan dengan jawapan dia di sebaliknya. Dalam ucapan kalimah syahadah kita pun kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tak ajar kita sebut hendaklah sembah Allah sahaja, tak ada. Jadi tak salah kita bagi tahu anak-anak, nak makan cepat sikit, cepat dimakan lambat. Jangan lama-lama, tak ada masalah kita sebut jangan tersebut, ya. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar ini sahaja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf. Bersambung pula, temui lagi di episod yang ke-8 pada esok hari bersama puas yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua dan Allah lindungi kita semua daripada penyakit berjangkit, dan Allah kurniakan kita keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.